Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya dan ahli kumpulan ingin membuat pembentangan tunjuk cara 2 untuk subjek MPU 23052 iaitu Sains Teknologi dan Kejuruteraan Islam. Tajuknya adalah Solat Gerhana. Okey, nama ahli kumpulan Muhammad Ikramullah, nama saya Fatin Nadra, dua orang lagi Nurul Atira dan Nurul Nabila. Seterusnya nama pensyarah Puan Siti Nadia binti Muhammad Sadali. Okey. Untuk slide yang seterusnya, itu slide pertama berkenaan pengenalan solat sunat gerhana. Okey, solat sunat gerhana ni dia macam solat-solat sunat yang lain, tapi dia dilakukan atau dilaksanakan sewaktu berlakunya gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Okey, solat gerhana ni disebutkan dalam bahasa Arab untuk bulan sebagai khusuf, untuk matahari disebut sebagai kusuf. Okey, perbezaan dekat huruf Qa dan juga Qaf. Kusuf bagi bulan, kusuf pula bagi matahari, yang bermaksud hilangnya cahaya bagi bulan dan matahari. Okey, yang seterusnya ialah definisi kusuf dan juga khusuf. Okey, baik. Untuk slide yang sebelum ni, kusuf bagi matahari, kusuf bagi bulan. Okey, kusuf ni kalau daripada segi bahasa Arab bermaksud terlindungnya cahaya matahari ataupun hilangnya cahaya matahari tu secara sebahagian ataupun keseluruhan. Okey, kusuf pula terlindungnya cahaya bulan secara sebahagian ataupun secara keseluruhan juga. Okey. Untuk ulama, ramai ulama ni cakap kalimah kusuf dan juga khusuf ni boleh digunakan bagi kedua-duanya lah. Sama ada nak guna dekat gerhana bulan ataupun nak guna untuk matahari. Hukum bagi solat sunat gerhana. Hukumnya adalah sunat muakkad. Makna kata solat ni adalah sunat yang dituntut, solat yang digalakkan. Okey. Kiranya kalau kita buat kita dapat pahala, kalau kita tak buat pun tak apa, tapi kita rugi. Okey. Kiranya solat ni kita boleh tunai secara bersendirian ataupun tunai secara berjemaah. Tapi lebih afdal untuk kita berjemaah. Okey, galakan mengerjakan solat atau ibadah solat sunat gerhana ni berdasarkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak berlaku gerhana pada kedua-duanya kerana kematian seseorang dan tidak pula kerana kelahirannya. Maka apabila kamu melihat perkara itu, maka sembahyanglah dan berdoalah sehingga kembali terang hilang gerhana. Okey, kiranya kalau kita melihat fenomena ni, contoh terjadinya gerhana bulan ni, kita kenalah beribadah. Buat ibadah, berzikir sebanyak mana mungkin sampai gerhana tu hilang. Okey. Macam kita tahu fenomena gerhana ni memang dah lama dah wujud. Waktu pada zaman dulu lagi. Waktu zaman Nabi SAW lagi. Sejak azali lah. Tapi kejadian fenomena ni bukan sebab Allah murka. Sebab Allah nak tunjuk kekuasaan dan kebesaran dia. Okey, jadi bila orang tengok fenomena ni, orang sentiasa ingat satu sama lain lah. Saling memperingati tentang nikmat, tentang azab yang Allah janji untuk kita. Okey. Itu saja. Saya akan serahkan kepada rakan sekumpulan saya untuk teruskan bentang untuk slide seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nurul Atira binti Zanzuri dari kelas PTK 5B, membuka matrik 15.K19F1042. Okey, untuk part ni, saya akan terangkan tentang peristiwa solat sunat gerhana. Okey, first sekali, macam mana solat gerhana ni boleh dilaksanakan. So, dari mana datangnya dan wujudnya solat gerhana ni. Okay, sebab seperti yang kita tahu, secara basic kan, kita tahu solat sunat 5 waktu, kita tahu solat sunat, solat tarawih, solat hajat semua kita tahu. Tapi untuk solat sunat gerhana ni, benda ni jarang sangat lah nak jadi. So, kalau kita kena tahu macam mana datangnya fadilat solat sunat gerhana ni. So, pertama, hadis ini dikeluarkan dari mulut Rasulullah sendiri. Jadi kalau keluar dari mulut Rasulullah ni sebagai satu sunnah lah. Ataupun sumber rujukan, dan yang kedua yang paling penting, paling terbaik ialah selepas Al-Quran. Okay. Hadis ni keluar dari mulut Rasulullah pada hari kematian anak lelakinya Ibrahim. Di mana ramai orang yang dakwa bahawa kematian Ibrahim ni ialah menyebabkan matahari tersedis. So jadilah gerhana kan. So, kalau ikut kepercayaan mereka waktu jahil, di mana apabila berlaku gerhana ni atau gerhana bulan, maka mereka anggap bahawa berlakunya satu gerhana ni ialah disebabkan kematian seorang yang besar dan mulia. So, Rasulullah telah sangkal kefahaman karut ni lalu bersabda sebagaimana tersebut. Begitulah dengan kebanyakan kita hari ni yang mana mereka bukan segera untuk solat gerhana, tapi kalau berlaku gerhana ni, mereka terpusu-pusu mencari batang kayu lalu memukul pokok supaya pokok tu dapat bubuh dengan lebat. Jadi kalau dekat sini, kefahaman orang musyrikin Mekah ataupun orang jahiliah buat masa hari tu telah jatuh syirik sebab nanti dekat kesimpulan dia akan tulis sama ada gerhana ni berlaku disebabkan bala dari Allah atau nikmat dari Allah. So dekat sini kita dapat pelajari bahawa salah satu tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, maksudnya bukan bumi je Allah boleh atur, bahkan alam semesta pun. Okay, seterusnya. Okay, untuk waktu solat sunat gerhana, waktunya bermula ketika berlakunya gerhana dan berakhir dengan hilangnya gerhana tersebut dan keadaan menjadi sedia kala. So, secara ringkasnya kat sini, kita buat solat tu ketika fenomena ini terjadi. Ataupun nak hujung-hujung pun still boleh buat. Kalau dah macam lebih 2-3 jam selepas fenomena itu terjadi, ini dikira sebagai solat sunat biasalah sebab bukan kita buat dalam keadaan fenomena itu terjadi. Okay. Untuk seterusnya pula, pelaksanaan solat sunat gerhana. Okay, solat gerhana ni disunatkan untuk dituntut secara berjemaah dengan diseru sebelum mendirikannya. As-salatu jami'ah, solat berjemaah. Boleh dilakukan di mana-mana sama ada di rumah, musola, surau atau masjid. Walau bagaimanapun yang afdal ialah masjid lah. So, kat sini macam mana kita nak buat solat sunat gerhana ni. Okay, beza antara solat sunat gerhana matahari dan juga solat sunat gerhana bulan ni, dari segi cara pergerakan, bacaan semua sama je. Cuma apa yang membezakan antara kedua solat ini ialah hanya niat. Jadi, cara melakukan solat ni sebaiknya secara jemaah lah. Atau boleh saja nak solat secara berserangan. Tapi itu tidak jadi masalah. Okay. Sekian, terima kasih. Saya paskan seterusnya kepada Nurul Nabila binti Muhammad Azlan. Assalamualaikum, saya Nurul Nabila. Saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk pelaksanaan solat sunat gerhana. Okey, so solat gerhana ini disunatkan untuk ditunaikan secara berjemaah dengan diseru sebelum mendirikannya. Maksudnya imam akan seru as-salatul jami'ah, solat berjemaah. Okay, so boleh dilakukan di mana-mana sama ada di rumah, musola, surau atau masjid.
walau bagaimanapun yang afdal ialah masjid. Okay, so sekarang ni masuk kat sini, kita berpandukan kepada tempat yang kita nak solat. Maksudnya berdasarkan taharah dia. Maksudnya tempat tu suci. Macam macam lebih afdal kalau kita bersolat kat masjid. Contohlah kalau sekarang ni kita lebih bagus solat kita lebih okey solat dekat rumah disebabkan pandemik sekarang kan, ada COVID-19. So kita tak boleh nak solat kita tak boleh solat berjemaah dekat surau ataupun masjid. So sekarang ni kita ikut keadaan juga. Okay, so next. Okay, ni untuk lafaz niat solat sunat gerhana bulan dan juga solat sunat gerhana matahari. Okay, so lafaz niat dia, usolli sunnatal khusu fi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okay, so ini untuk lafaz niat solat sunat gerhana bulan. Untuk lafaz niat solat sunat gerhana matahari pula, usolli sunnatal khusu fi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okay, so kat sini kalau kita macam kita solat jemaah dekat surau atau masjid ke kan, kat rumah pun kalau kita solat jemaah, kalau kita sebagai makmum, kita buat usolli sunnatal khusu fi rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat gerhana bulan 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Kalau imam pula, usolli sunnatal khusu fi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat gerhana bulan 2 rakaat imam kerana Allah Ta'ala. Okay, so kat sini ada perbezaan dia, lafaz niat solat sunat gerhana bulan dengan sunat gerhana matahari. So kat sini dia punya beza dia khusufi dengan kusufi. Dia punya sebutan tu je. Dia punya pelaksanaan tu semua sama. Dari segi takbiratul ihram ke, dia punya bacaan ke, semua sama sahaja. Yang membezakannya lafaz niat sahaja. Dia punya dia punya sebutan. Khusufi dengan kusufi. Kalau khusufi tu untuk solat sunat gerhana bulan. Kalau kusufi, solat sunat gerhana matahari. Okay, so next. Okay, ni pula untuk rakaat pertama. Bermula sekali, biasa kita takbiratul ihram. Lepas tu kita baca doa iftitah. Lepas dah baca doa iftitah, kita start baca surah Al-Fatihah. Lepas tu baca surah yang digalakkan membaca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 25 ataupun surah Al-A'la ayat 19 ayat. Okay, so ini hanyalah surah yang digalakkan. Kalau kita tak hafal pun tak apa. Bukan tak apa, maksudnya macam kalau kita tak hafal surah ni, tak payahlah sampai macam kita nak sedih, macam kena baca juga macam tu. Kita boleh je guna surah lain. Ini hanyalah surah galakan. Lagi okey kalau kita baca surah ni. Okey, so rukuk pertama dan membaca tasbih 100 kali tasbih. Tasbih ni akan ada di next slide lepas rakaat kedua. Okey, lepas tu iktidal, sujud pertama dan membaca tasbih 100 kali tasbih. Duduk antara dua sujud, sunat dipanjangkan tempohnya. Maksudnya kita panjangkan kita punya duduk antara dua sujud tu dalam 3 hingga 5 saat macam tu lah. Okay, so sujud kedua dan membaca tasbih 90 kali tasbih. Berdiri bangun ke rakaat kedua. Okay, so next rakaat kedua. Okay, so ini qiyam dan membaca surah Al-Fatihah. Qiyam tu kita berdiri tegak. Lepas tu baru kita baca surah Al-Fatihah, baca surah yang digalakkan, baca surah Al-Baqarah ayat 49 hingga 61 atau surah Asy-Syams 15 ayat. Ini pun sama macam tadi. Kalau kita tak hafal, kalau kita digalakkan untuk baca surah ni. Kalau kita tak hafal, tak apa, kita boleh je baca surah apa-apa. Okay, so rukuk kedua dan membaca tasbih 70 kali tasbih. Iktidal, sujud ketiga dan membaca tasbih 70 kali tasbih.
duduk antara dua sujud, sunat dipanjangkan tempohnya. Sama macam tadi, kita duduk lama sikit lah. Duduk antara dua sujud tu. Okay, so sujud keempat dan membaca tasbih 50 kali tasbih. Membaca tahiyat akhir, memberi salam dan imam bangun menyampaikan khutbah jika solat berjemaah. Okay, so kalau yang beri salam ni, imam bangun menyampaikan khutbah. Khutbah ni kalau kita solat sendiri, tak ada khutbah pun. Maksudnya ni waktu kalau kita solat jemaah sahaja. Okay. Next. Okay, sampai di situ sahaja. Ini saya serahkan kepada rakan teammate saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Ikramullah bin Ishaq dan merupakan salah seorang daripada ahli kumpulan nombor 3. Jadi saya akan meneruskan penerangan ataupun pembentangan untuk tajuk solat gerhana ataupun solat sunat gerhana ini, yang mana telah diterangkan pada slide yang sebelum ni oleh saya punya rakan sekerja ataupun ahli kumpulan saya yang lain. Jadi saya akan meneruskan slide saya pada bahagian bacaan tasbih di dalam solat, yang mana kalau boleh dilihat pada pelaksanaan solat yang telah diterangkan oleh rakan saya, terdapatnya bacaan tasbih yang telah ditulis, di antaranya pada keadaan kita rukuk, sujud, yang ada tulis bacaan tasbih sebanyak 100 kali, 50 kali dan sebagainya. Dan ini merupakan tasbih yang boleh dibacalah pada rukun-rukun tersebut, iaitu tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, ataupun kita boleh panjangkan billahil aliyil azim, seperti mana yang kita pernah dengar kan. Jadi kita boleh baca tasbih tersebut sehingga habis, walaupun pada bahasa Arabnya sampai billah saja, tetapi boleh juga dibaca sehingga habislah. Dan ini merupakan tasbih yang amat digalakkan lah, yang boleh dibaca di dalam solat sunat gerhana ini pada rukun-rukun yang telah ditetapkan lah, seperti rukuk, sujud, yang seperti mana yang telah diterangkan oleh rakan saya pada bahagian pelaksanaan solat. Jadi saya akan meneruskan, iaitu pada bahagian khutbah solat sunat gerhana, yang mana kalau boleh dilihat pada pelaksanaan solat yang terakhir, iaitu pada rakaat kedua pada bahagian yang paling bawah, yang mana rakan saya ada terangkan berkenaan dengan selesai sahaja solat, imam bangun dan lalu memberikan khutbah. Jadi solat sunat gerhana ini pun mempunyai khutbah seperti solat sunat hari raya. Apabila habis solat, lalu imam bangun dan memberikan khutbah. Dan apa yang perlu diterangkan ataupun disampaikan di dalam khutbah tersebut ialah, yang pertama sekali, sunat membaca khutbah selepas solat lah. Hukum kepada bacaan khutbah ini adalah sunat, walaupun gerhana sudah hilang ataupun walaupun fenomena gerhana tersebut telah berhilang. Seperti contoh, kita melakukan solat gerhana ini di hujung-hujung fenomena tersebut, lalu apabila kita ingin bangun untuk memberikan khutbah, fenomena tersebut telah pun habis waktunya ataupun telah pun hilang, tapi kita tetap disunatkan untuk membaca khutbah tersebut. Itu yang dimaksudkan walaupun gerhana sudah hilang. Dan seterusnya, khutbah seperti khutbah hari raya tetapi tidak disunatkan bertakbir, seperti mana yang saya cakap tadi. Khutbah ini seperti khutbah solat raya, iaitu mempunyai dua khutbah seperti solat raya, dan juga boleh dilihat pada solat Jumaat. Bezanya solat Jumaat kita khutbah dulu baru solat, tapi yang ini kita solat dulu baru khutbah, dan tidak disunatkan untuk bertakbir lah. Yang mana kalau solat raya ada bertakbir sebelum memberikan khutbah, tetapi pada khutbah solat sunat gerhana ini tidak disunatkan untuk bertakbir. Okey, yang seterusnya, isi khutbah apa yang perlu disampaikan oleh khatib ataupun imam tersebut. Dan yang pertama sekali, ianya sama seperti khutbah solat Jumaat, solat hari raya, yang mana yang memberikan khutbah hendaklah menyeru para jemaah untuk bertaubat, bersedekah, memerdekakan hamba, berpuasa, mengingati manusia supaya tidak lalai, jangan leka dengan dunia dan sebagainya. Kalau boleh lihat pada khutbah hari raya, khutbah hari Jumaat, masih sama. Para pembaca khutbah perlu menyeru ataupun mengingatkan para jemaah supaya untuk sentiasa melakukan perkara yang baik dan mengingati Allah SWT lah pada asal ataupun pada pasaknya. Kita perlu mengingati Allah SWT. Itu perkara wajib lah yang perlu disampaikan oleh pembaca khutbah. Jadi yang terakhir sekali, jika solat itu hanya terdiri daripada wanita semata-mata, maka tidak perlu khutbah. Yang mana kalau kita melakukan solat gerhana ini contohnya di rumah secara berjemaah, tetapi tidak mempunyai laki-laki lah,
seperti tidak mempunyai adik-beradik lelaki ataupun ayah pergi kerja ke dan sebagainya, tapi kita masih melakukan solat sunat gerhana ini di rumah, dan tidak perlulah untuk membaca khutbah sekiranya makmum dan imam tersebut adalah semua merupakan perempuan. Kalau sekiranya imam tersebut merupakan lelaki, maka disunatkanlah untuk membaca khutbah solat sunat gerhana ini. Okey, jadi saya akan teruskan pada slide yang seterusnya, yang mana kesimpulan. Apa kesimpulan yang kita boleh dapat daripada fenomena gerhana bulan dan juga gerhana matahari, ataupun apa yang kesimpulan yang kita boleh dapat daripada solat sunat ni lah, apa yang Allah nak tunjuk kepada kita sebenarnya. Jadi fenomena gerhana bukanlah berlaku kerana kemurkaan Allah SWT, tetapi merupakan petanda kepada kebesaran kekuasaan Allah SWT. Jadi fenomena gerhana bulan dan juga gerhana matahari ini bukan merupakan satu kemurkaan Allah, tetapi Allah nak tunjuk kepada kita yang mana Allah SWT ataupun mempunyai kekuasaan sepenuhnya terhadap alam, dan juga merupakan yang Maha Esa lah, yang boleh mengatur kehidupan manusia, haiwan, tumbuhan dan juga sekian alam. Boleh membolak-balikkan pelbagai perkara lah. Itu menunjukkan kepada kita sesungguhnya Allah merupakan Allah yang kekal abadi dan tidak boleh ditandingilah oleh mana-mana manusia, dan mempunyai satu kebesaran kekuasaan yang tidak boleh dinafikan. Yang kedua ialah ia juga berupaya menjadi peringatan kepada manusia tentang azab dan nikmat yang dijanjikan Allah SWT pada hamba-Nya. Kerana fenomena gerhana ini sangat penting, artinya sama ada daripada segi penghayatan Islam ataupun penghayatan iman dan sains. Yang mana kita boleh lihat kenapa diberitahu di sini ini sangat bererti, sangat besar ertinya kepada penghayatan iman dan sains. Kalau kita melihat, kalau daripada segi penghayatan iman, maksudnya kita terus beribadah dan juga terus meyakini sesungguhnya Allah SWT amat berkuasa ke atas manusia dan juga sekian alam. Itu memberikan erti kepada keimanan dan seterusnya, ataupun sekaligus menambahkan keimanan kita terhadap Allah SWT dah, dan tidak goyah terhadap keimanan yang lain lah, yang kita percaya terhadap perkara-perkara yang karut yang boleh membawa kepada syirik pada Allah SWT. Dan kita sentiasa mengabdikan diri dan juga tidak menafikan kekuasaan, keesaan Allah SWT tersebut. Dan apa yang dimaksudkan dengan erti daripada bidang sains juga adalah besar, yang mana kalau boleh dilihat, sekiranya daripada sudut sains tidak dikaji berkaitan dengan gerhana bulan dan juga gerhana matahari, kita tidak tahu bila berlakunya gerhana tersebut kan. Dan boleh kita dilihat juga ada satu peristiwa yang mana ada seorang ahli saintis yang mengkaji berkenaan dengan gerhana bulan dan matahari ini masuk Islam. Disebabkan apa? Beliau amat terpegunlah dengan kekuasaan Allah SWT yang boleh memperlihatkan kepada kita peristiwa ataupun fenomena yang amat dahsyat ni lah. Itu juga dengan kehendak dan juga kebesaran Allah SWT. Dan sains juga, daripada bidang sains juga amat diperlukan lah, yang mana peristiwa ini dapat ditunjukkan ataupun dapat dilihat secara jelas apabila berlakunya dan dapat dikaji dengan baik. Seperti mana kita boleh tahu setiap tahun akan berlaku pada tarikh sekian-sekian kan. Jadi itu merupakan satu kajian daripada bidang sains. Yang terakhir sekali ialah ia bukan fenomena baru yang hanya berlaku pada akhir zaman ini, tetapi telah berlaku sejak alam ini jadikan, dan juga pada zaman Nabi SAW yang dikenali sebagai sebaik-baik kurun. Yang mana peristiwa fenomena bulan dan matahari ini bukanlah fenomena yang baru, tetapi sejak daripada zaman Rasulullah ataupun sejak azali lagi kewujudan dunia ini telah pun ada fenomena ini. Tetapi mungkin disebabkan pada zaman dahulu tidak mempunyai satu sistem ataupun satu teknologi yang tinggi seperti sekarang, yang boleh kita lihat peristiwa itu daripada sejauh-jauh dan sedekat-dekatnya kan. Kita boleh tengok bentuk bulan ataupun matahari itu secara detailnya apabila berlakunya gerhana ini. Itu juga merupakan salah satu erti dalam bidang sains, dapat mengkaji kan. Tapi di sini nak memberitahu kejadian ataupun fenomena ini telah pun berlaku pada azali ataupun sejak kehidupan ataupun bumi ini diwujudkan oleh Allah SWT. Dan
itu merupakan salah satu kebesaran ataupun keesaan Allah SWT yang ditunjukkan supaya kita umat Islam sentiasa beriman dan juga menambahkan keimanan kita terhadap Allah SWT. Okey, jadi itu saja untuk pembentangan bagi kumpulan 3 yang mana tajuknya ialah solat sunat gerhana. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.